Pekalan Cepa, lepas tu wanita dia, Kota Samarahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Surahallahul azim. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada sesuatu puak atau sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana adil itu dekat dengan takwa. Bertakwalah dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dipertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ucapan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Sudah banyak perkara yang telah dibahaskan oleh Putra Ahli-Ahli Dewan. Hampir keseluruhan ucapan titah telah pun dibahaskan. Saya ingin mengambil dua perkara. Yang pertama, seruan supaya kita menerima keputusan PRU ke-13, dan yang kedua ialah berganding bahu membangunkan negara dan berkhidmat bersungguh-sungguh kepada rakyat. Tuan Dipertua, secara umumnya kalau kita melihat, bukan sahaja Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong mengajak kita menerima keputusan pilihan raya, malah Perdana Menteri, pembahas-pembahas daripada Barisan Nasional dan juga daripada pembangkang, semuanya mengajak supaya kita menerima keputusan PRU ke-13. Tuan Dipertua, menerima keputusan pilihan raya dengan menerima kepincangan sistem pilihan raya adalah dua perkara yang berbeza. Dan bagi kita, bagi PR, melihat kepincangan pilihan raya dalam perspektif yang berbeza dengan apa yang dilihat oleh pihak kerajaan. Pada kami, SPR, JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, media telah menjalankan kerjanya dengan tidak adil. Bagi Barisan Nasional, ketiga-tiga agensi ini berjalan dengan begitu baik dan sempurna. Kami mempunyai alasan yang agak kuat untuk mengatakan bahawa ketiga-tiga agensi ini telah membuat kerja yang tidak adil. Kalau saya mengambil contoh SPR, dakwah kekal. Untuk menjadi dakwah kekal, kandungan silver nitrate mesti mempunyai paras lebih daripada 4%. Dan di negara-negara yang menggunakan dakwah kekal, mereka menggunakan dakwah kekal yang kandungan silver nitrate-nya antara 7 hingga 8%. Artinya SPR telah tahu daripada awal lagi. Saya difahamkan bahawa SPR menempah dakwah kekal yang kandungan silver nitrate-nya hanya 1%. Saya difahamkan begitu. Begitu juga dengan persempadanan yang pada kami kelihatan tidak adil. Juga dengan daftar pemilih yang tidak dibuat pemutihan kepada senarai yang meragukan. Begitu juga dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Kami melihat pemberian kad pengenalan begitu berluasa. Dan media. Jadi tiga asas ini, kami ada asas untuk mengatakan bahawa sistem pilihan raya ini tidak berlaku dengan adil. Namun begitu, pihak Barisan Nasional memuja bahawa tiga agensi ini berlaku adil. Dan ia sangat-sangat munasabah. Kerana ketiga-tiga agensi ini merupakan murid kepada Barisan Nasional. Dan sewajarnya mereka memuji tiga agensi ini kerana agensi ini bekerja dengan begitu baik, patuh, dengar kata, begitu taat kepada suruhan ketuanya ataupun cikgunya. Jadi itulah perbezaan. Jadi macam mana? Apa sudahnya? Sudahnya saya rasa untuk memberhentikan polemik ini, tubuhlah saja Suruhanjaya ataupun tribunal untuk menyiasat sama ada sistem pilihan raya ini adil atau tidak. Kita noktah di situ untuk perkara semikian. Saya menunggu untuk itu, insya-Allah. Tuan Dipertua, perkara kedua yang disentuh oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong ialah
mengajak kita berganding bahu membangun negara, bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat. Tuan Dipertua, Barisan Nasional telah diberi mandat selama lebih 56 tahun dan sesi ini dia melengkap untuk 60 tahun saya jangkakan. Dalam sepanjang-panjang ini, sepanjang-panjang tempoh pemerintahan mereka, saya lihat mereka mengajar pembangkang ini seperti ketam mengajar anak berjalan betul. Dari dulu hingga kini, dalam keadaan menyuruh, mengajak kita bekerja untuk menjaga rakyat, tetapi kita dinafikan hak-hak kita untuk menjalankan kerja dengan baik. Saya yang sudah itu sudahlah. Saya berharap dalam sesi yang baru ini, Kerajaan Barisan Nasional berlaku adil dan memberikan peruntukan-peruntukan yang sewajarnya untuk kami bekerja seperti mana yang disarankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kalau kita lihat dalam Dewan ini juga, hampir separuh pembangkang, walaupun bilangan kerusi 89 dan 133. Tetapi kelihatan seperti sama ramai di dalam Dewan ini. Jadi janganlah nafikan. Kerana kami bukan wakil rakyat untuk warga asing. Kami adalah wakil rakyat untuk negara Malaysia yang dicintai ini. Dan kami bekerja untuk negara Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Dan kami dipilih oleh rakyat Malaysia dan kami digaji oleh rakyat Malaysia. Justru itu, berilah apa-apa yang sepatutnya kepada kami. Dan berikanlah juga kepada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang kalah dalam pilihan. Berilah apa-apa, kami tak marah, bagi. Cuma bagilah untuk kami, demi untuk kami bekerja untuk rakyat. Janganlah kerana kami tak dapat berkhidmat dengan baik, wahai pemerintah. Tuan Dipertua, nak diingatkan, tak apalah, yang tu tak payah ingat. Kerana Barisan Nasional sudah tahu, sudah 2 penggal, dia tidak dapat majoriti 2/3 dan sokongan rakyat semakin berkurangan. Saya memberi ingatan supaya dia berlaku adil. Semoga dia dapat memerintah dengan lebih lama lagi. Walaupun kami tidak akan berdiam diri, insyaAllah. Tuan Dipertua, dalam membangunkan negara ini, saya berharap Perdana Menteri sebagai seorang negarawan membangunkan negara ini dalam bentuk sebuah negara yang lengkap. Bukan membangunkan negara ini mengikut sempadan geografi. Sampai ke satu tempat berhenti, tidak meneruskan. Sebagai contoh, Lebuh Raya pesisir pantai, berhenti setakat Terengganu. Begitu juga Lebuh Raya Gua Musang ke Kuala Krai daripada tahun 70-an tidak dinaik tarafkan. Saya membangkitkan perkara ini dan saya mengucapkan tahniah kepada Tanah Merah tadi kerana telah menyebut bahawa dan juga telah dijawab bahawa kerajaan telah meluluskan untuk pembesaran jalan, penaiktarafan jalan daripada Wakaf Cik ke Kuala Krai. Namun begitu, ianya proses terlalu lambat. Kerana jalan-jalan yang disebutkan ini adalah jalan-jalan penghubung antara bandar ke bandar. Tuan Dipertua, Kelantan sebuah 2 minit lagi. Allah, tak apa. Kelantan sebuah negeri di pantai timur yang berpotensi untuk menjadi sebuah negeri yang maju. Seperti mana Johor, Selangor dan Pulau Pinang. Mereka mempunyai sistem jalan raya yang baik, mempunyai sistem udara yang baik dan juga mempunyai pelabuhan yang baik. Dan kesemua potensi ini ada di Kota Baru. Saya mencadangkan kepada kerajaan untuk menyegerakan kesemua yang saya sebutkan tadi demi untuk pemangkin kepada pembangunan ekonomi negeri Kelantan dan juga hasilnya nanti kepada rakyat dan negara yang tercinta ini. Untuk pengetahuan, saya di Bekalan Cepa dan rumah saya di hujung lapangan terbang. Tanah-tanah keluarga diambil tahun 70-an semasa saya berumur belasan tahun. Sebahagiannya telah meninggal dunia sebelum melihat penaik tarafan lapangan terbang. Sangat berharap agar ketiga-tiga yang saya sebutkan tadi disegerakan oleh pihak kerajaan.
Yang seterusnya, saya ingin menyentuh sedikit mengenai perkhidmatan hospital. Di dalam pembahasan ini telah banyak disebut untuk memohon hospital di situ dan sini. Semua orang nak kepada perkhidmatan hospital. Namun begitu, efisiensi perkhidmatan hospital ini sentiasa dibangkitkan oleh ramai ahli-ahli dewan. Lama masa menunggu untuk sakit luar, lama menunggu untuk klinik mendapat rawatan di klinik-klinik pakar, lama menunggu untuk pembedahan, lama menunggu untuk rawatan hemodialisis. Dari dulu, perkara ini berbangkit sehingga kini. Cuma dulunya, hospitalnya ada, doktornya tak cukup. Sekarang ini, alhamdulillah, negara kita punya pakar-pakar yang boleh dikatakan mencukupi, namun infrastrukturnya sangat teruk. Sebagai contoh, di Hospital Kota Baru, Jabatan Ortopedik, satu masa saya masuk, pakar JUSA berkongsi bilik kecil bersama dengan pesakit pembantu seperti sardin. Doktornya ada, tetapi biliknya tak ada. Bayangkan sebuah hospital, Pulau Pinang dan Kota Baru yang pernah saya pergi, bilik bedahnya hanya 4. Kita ada pakar kardiotorasik, kita ada pelbagai pakar surgery, kita ada pelbagai pakar dalam ortopedik, kita ada pelbagai kepakaran dalam ENT. Tidak cukup. Jadi saya menyarankan kepada kementerian untuk melihat perkara ini dan seterusnya, perbaikilah. Kerana itulah satu-satunya tempat rakyat miskin mendapat rawatan. Yang seterusnya, sekali lagi ialah pendidikan. Disebut dalam sistem pendidikan ini, anak-anak keciciran, anak-anak terlibat dengan dadah, anak-anak terlibat dengan keruntuhan akhlak. Dan saya mencadangkan agar Kementerian Pendidikan melihat dari sudut kurikulum sekolah. Dan juga melihat dalam cepat, masa dah cukup sebenarnya. Sikitlah Riza. Nak berhabis ayat dia. Ya. Okay. Silakan. Kalau kita ingat daripada umur 7 tahun hingga 12 tahun, apa yang kita nak? Kita bebankan anak dengan pelajaran yang begitu teruk sehingga tidak dapat dibina kreativiti anak. Begitu juga tak sempat kita pembina. Jadi oleh hal demikian saya harap kita melihat pertingkatkan kualiti kurikulum, terutamanya kurikulum agama dan juga kurikulum moral, dan guru-guru juga mesti dipertingkatkan dari sudut moral, dari sudut akhlak dan sebagainya. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Kepada diri Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Jadi kita sebagai pemimpin, sebagai guru, untuk menghasilkan anak-anak yang baik ini, seharusnya kita dulu yang mempunyai akhlak yang baik. Terima kasih. Saya mohon menyokong Ustaz. Terima kasih Pegalan Cepa.